ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره من قدر العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعن به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita sambung pada malam ni. Alhamdulillah walaupun waktu tengoklah waktu bila ni kan. Alhamdulillah dapat kita sambung. Kita berhenti pada muka surat 73 Rumi, Jawi 57. Cari yang dalam kurungan dan bersalahan pula air mutanajis. Cari yang dalam kurungan tengah-tengah tu yang Jawi yang Jawi dan bersalah pula air mutanajis. Kita dah masuk pada bulan lepas, satu hari itu kita dah masuk sedikit. Kita baca dulu. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan bersalahan pula air mutanajis, air yang mutanajis. Kadang-kadang tersilap cakap mutan najis. Pasal dengar dia tersilap kan, mutan najis, bukan mutan najis, mutanajis. Dia salah, silap tu kecil sangat. Kita dengar orang mengajar kadang-kadang kan dia sebut mutan najis sebab dia sedap sikit bunyi kan. Mutan najis sedap sikit, mutanajis tak berapa sedap sangat. Jadi tersilap. Silap tu pun kecil je. Jangan besar-besarkan benda kecil tu. Dan bersalahan pula air yang mutanajis, iaitu air yang dihukumkan dengan najisnya, iaitu tiap-tiap air yang kurang daripada 2 qullah dan jatuh najis. Jatuh najis, najis pula jenis yang tiada dimaafkan daripadanya dalam air tadi. Dan jika sedikit najis itu sekalipun sekira dapat dilihatkan. Ini semua kita dah bahas lepas tau, panjang lebar ni. Jadi kita tak ulang lah. Maksudnya ada air yang dihukumkan najis. Air yang dihukumkan najis, yang mana air itu kurang 2 qullah. Kalau dia lebih 2 qullah, jatuh najis. Najis yang tidak dimaafkan. Kita dah bahas sebelum ni, ada najis yang dimaaf, ada yang najis tak dimaafkan. Dan kita cerita pasal air. Qullah tu air lah, cerita pasal air. Jadi kita boleh kata najis terbahagi kepada 2. Najis yang dimaafkan, najis terbahagi kepada 2. Najis yang dimaafkan nisbah air, najis yang tak dimaafkan nisbah air. Tu cerita pasal air. Ini bukan cerita pasal sembahyang, bukan cerita pasal makan, bukan, cerita pasal air. Jadi kadang-kadang orang dia gabung semua. Bila kata najis yang dimaafkan pada air, dimaafkan pada segala-galanya, tak, dah ada beza. Ini juga kita dah bahas lepas, saya tak nak ulang balik, panjang. Boleh tengok rakaman yang lepas. Sekalipun sedikit najis itu sekira dapat dilihatkan. Jadi nampak kat mata yang mu'tadil, mata yang pertengahan ni, nampak aja, kira kena je air tu pula kurang 2 qullah, air tu mutanajis. Simple, senang aja. Baik, dan kita tak bahas ni. Kalau tak rasa pening-pening sikit, dengar balik rakaman lepas. Dan jika dimaafkan dia pada sembahyang sekalipun. Ini lagi dikuatkan lagi, iaitu ada air bila cakap dan jika dimaafkan dia pada sembahyang sekalipun. Dekat sembahyang ianya dimaafkan, tapi bila kena air jadi mutanajis. Contoh kita, siapa ingat contoh yang lepas? Jarah jerawat kena dekat air dalam gayung kan, tu contoh kita lepas kan. Ada kita tengah sembahyang, jerawat ada, keluar darah jerawat tu keluar, dan keluar darah juga keluar sikit. Kita kena berhenti sembahyang ke? Ada ni, tak perlu berhenti sebab sedikit dimaaf. Ini penting, dimaaf nisbah sembahyang. Maksudnya sembahyang dimaaf, tak payah buang.
Maksud tak payah buang, tak boleh batalkan. Malah kalau solat fardu haram batalkan. Sebab darah yang sedikit, jerawat sikit. Bukan kat sini, kat mana-mana lah. Sikit. Sikit banyak pun kita dah bahas kan. Sebelum ni 5 sen, 10 sen, 50 sen, 2 jari, 3 jari, sebesar telapak tangan. Kan? Semua mazhab tu. Secara ringkas. Takkan nak ulang balik. Kan? Okay. Yang kita nak ambil, sebesar 10 sen. Kenapa sebesar 10 sen? Dikiaskan daripada lubang dubur. Dah cerita bab tu. Saya tak tahu, dah tak ingat dah. Nasib lah. Tak ingat yang ni dah cerita ke belum, ini dah belum. Dia ambil kias daripada lubang dubur. Dia ada halaqah, panggil halaqah dubur tu yang tempat yang berkedut tu. Ni ada yang betul-betul yang tempat lembut tu, kat macam tu. Besar tu tempat istijmar, pakai tisu, pakai batu tu. Besar dia tu besar 10 sen je. Yang tu 50 sen. Yang berkedut-kedut tu lebih besar lagi. Jadi kita pun dah lalu kan, yang kata air ada berlambak-lambak tapi kita buang air besar, tak nak pakai air, dah lalu kan. Dia panggil istijmar ataupun istinja dengan batu, samalah tu. Ataupun dengan tisu. Jadi dia buang air besar, kat depan dia laut, kat belakang dia sungai, kiri dia air terjun, kanan dia air mata air tu menguap, tengah hujan, buang air besar. Tujuan nak bagi tahu banyaknya air. Lepas buang tu tak nak basuh. Habis tu buat apa? Ambil batu ataupun ambil tisu, buang dengan cara yang betul dekat lepas dia buang air besar tu. Cukup 3 kali dan sebagainya, cukup syarat-syarat, ambil wuduk sembahyang, sah. Okay. Jadi maknanya walaupun kita buang tak basuh pakai air, maknanya tempat tu memang tak ada najis ainnya, tak ada, tapi bau dia ada. Maksudnya sifat-sifat dia ada lagi. Dimaafkan tak nisbah sembahyang? Besar mana? Besar 10 sen. Besar 10 sen lebih kurang, besar 10 sen. Dia punya tu yang lembut tu, besar 10 sen. Jadi darah yang ada dekat sini dimaafkan, banyak tak dimaaf, sikit dimaaf, sikit banyak. Ambil situ. Menarik juga kan? Ambil situ. Jadi kenapa istijmar ataupun istinja dengan batu tadi dimaafkan walaupun ada sifat-sifat, ada bau, ada ni, walaupun tak basuh, dimaafkan. Memang dimaafkan. Malah itu adalah syariat. Bila dia dimaafkan, darah tadi bolehlah guna kaedah yang sama, iaitu besar tu, besar 10 sen, besar lubang dubur, senang cerita yang tu, dia dimaafkan. Lebih daripada tu tak dimaafkan. Macam mana dua perkara ni dikiaskan. Kat situ dia ambil tu. Point tu dia ambil. Tapi ada yang kata 2 jari dikiaskan daripada ikan. Boleh makan ikan tanpa siang. Ikan bilis wajib siang. Jahannam, nasi lemak kita. Jadi dimaafkan kerana kecil. Bangkai ikan yang dimaafkan tanpa buang najis kerana kecil. Kecil besar 2 jari. 2 jari ke atas besar, 2 jari ke bawah besar, 2 jari ke bawah. Jadi dia kiaskan situ. Sebab tu kata darah yang banyak tadi tak dimaaf, yang sikit dimaaf. Sikit tu banyak mana? Besar 2 jari. Itu ambil kat situ. Semua ada lah hujahnya. Tapi kita ambil mana? Yang paling cantik 10 sen. Lubang dubur tu paling cantik. Macam mana pun khilaf, kekalkan dia adalah khilaf. Kenapa? Sound effect. Ada orang komplain sound effect. Apa sound effect? Maksudnya sound gemar. Biasalah tu, sikit-sikit gemar. Baik, habis. Itu pun cerita yang lepas ni. Kita masih ulang. Dan jika dimaafkan dia pada sembahyang sekalipun, maksudnya dia dimaaf pada sembahyang, darah tadi tu yang keluar jerawat ke, darah yang sedikit yang 10 sen tadi tu, sekecil daripada 10 sen. Darah tu boleh makan tak? Darah tu boleh makan tak? Maksud ambil makan. Sembahyang tak boleh batal. Sembahyang fardu haram batalkan bila ada darah sikit. Haram batalkan solat fardu. Tak boleh batalkan. Maknanya dia dimaafkan darah tu. Kalau dimaafkan tak boleh batalkan sembahyang, bolehlah makan. Ada orang kata macam tu. Dengan maksud dimaafkan sembahyang, dimaafkan segala-galanya. Tidak. Kat sini jelas sebut. Tak boleh makan, ambil makan. Tak boleh. Ataupun ada sikit, kita ambil sikit. Sikit ambil. Ambil air 1 gayung, bubuh. Celup. Adakah dimaafkan nisbah air? Dengan maksud, adakah air itu jadi mutlak, kekal mutlak? Tidak. Dia jadi mutanajis. Kenapa sembahyang tak payah batalkan, malah haram batalkan sembahyang jika keluar? Dimaafkan. Kenapa dimaafkan masa sembahyang? Tanya sembahyang. Ya, dimaafkan nisbah sembahyang. Dia tak dimaafkan nisbah air dan nisbah makan. Tapi ada juga yang dimaafkan nisbah makan, tak dimaafkan nisbah sembahyang. Maksudnya makan boleh, najis tu. Makan najis boleh.
Makan najis boleh? Boleh. Maksudnya najis tu dia makan boleh. Tak ada masalah dia nak makan najis tu. Tapi kalau kena baju untuk semayang tak sah pula semayang. Nampak? Apa dia? Gulai ya. Gulai. Ataupun bahasa lain, darah yang ada dekat daging. Darah tu ada dekat daging, makan boleh. Memang dah boleh. Dah kita dah telan berapa banyak dah. Dekat dalam daging tu ada darah. Masuk dalam kari kita, masuk dalam sup, kita makan je. Boleh ke makan darah tu? Boleh nisbah makan. Tapi kalau darah yang sama kena baju, tak boleh. Maksud tak boleh bawa sembahyang. Macam tu lah. Itu pun kita dah bahas lepas kan. Dan kita nak bahas pula, takut lupa lah. Sedikit darah ajnabi. Kita dah bahas juga darah ajnabi secara ringkas lah, benda dah lepas. Darah ajnabi ni, kalau kita kata darah asing, kita kata darah orang, selesai, terpercik. Itu yang dimaafkan kalau sikit. Kalau darah nyamuk isap darah kita, kita pun tepuk nyamuk tu keluarkan balik darah kita daripada perut dia. Itu darah ajnabi juga. Itu bukan darah kita. Sebab dah jadi darah nyamuk. Sebab nyamuk dah hisap jadi dia punya. Dia panggil darah ajnabi juga. Itu pun kita dah bahas lepas. Maka yang tiada mughallas, yang tiada mughallas, yang bukan najis mughallazah. Jadi najislah air itu, dan jika tiada berubah sekalipun. Kita pun dah tahulah yang ni. Jadi bunyi. Test. Jadi apa nama ni? Kalau kita tengok, tak ingatlah kita dah bahas ke belum benda ni. Dalam masalah najis mughallazah, anjing dan babi ni, najis tu dia selagi dia ada sedikit pun dia tak dimaafkan. Cuma kalau kita baca dan jika dimaafkan dia pada sembahyang sekalipun, seperti sedikit darah ajnabi yang tiada mughallazun. Jadi maksudnya darah ajnabi, darah asing yang bukan najis mughallazah. Maknanya najis mughallazah sikit pun tak dimaafkan nisbah sembahyang. Najis yang bukan mughallazah, kena najis ajnabi, bukan najis kita, bukan darah kita, darah yang asing, kena sedikit darah ajnabi, kena darah asing, sedikit dimaaf, banyak tak dimaaf. Sedikit dengan banyak nak tengok dekat kadar tadi tu, berapa besar. Kita ambil 10 sen, habis tu darah orang, darah lain. Ataupun boleh juga kita kata darah nyamuk, yang darah kutu dan sebagainya, yang isap darah kita dah jadi darah dia. Kita pukul, dia keluar, itu darah dia juga. Dia tak panggil darah kita, darah ajnabi juga. Sedikit dimaaf, banyak tak dimaaf. Tapi kalau darah mughallaz, darah anjing babi, sikit pun tak dimaaf. Tu je. Sebab kuatnya beratnya najis tu. Sedikit pun tak dimaaf. Jadi najislah air itu, dan jika tiada berubah sekalipun. Ini pun memang kita tahulah. Apa lagi yang kita dah bahas apa sebelum ni? Sebab ni panjang ni bab ni. Bab ni kita tak boleh baca. Dia sangat panjang untuk kita faham. Kita dah bincang sebelum ni juga. Macam mana kalau kita ambil wuduk, kita dah bahas pasal air, kita ambil wuduk ataupun mandi wajib, dalam mulut, dalam hidung, dalam mata tak wajib ratakan air kerana dia anggota batin. Tak wajib. Ambil wuduk tak wajib qoma. Mandi wajib tak wajib qoma. Kerana yang mandi wajib dan wuduk wajib membasuh zahir. Kalau mandi wajib, zahir. Dalam mulut dikira batin. Dalam masalah mandi wajib. Ini juga kita kena faham dari segi setiap masalah dia berbeza. Setiap masalah dia berbeza. Dalam bab wuduk, dalam mulut namanya batin. Dalam masalah wuduk, dengan maksud ambil wuduk tak basuh mulut, tak qoma pun tak apa. Itu dalam masalah ambil wuduk. Dalam masalah sembahyang, dalam mulut zahir ke batin? Dia kena faham sikit ni. Dia agak ni susah sikit dia punya. Dalam masalah wuduk dan mandi wajib, mulut dikira batin. Dengan maksud tak basuh pun sah mandi wajib, sah wuduk. Okey. Dalam masalah sembahyang, dalam mulut zahir ke batin? Dah tanya, mestilah zahir. Kalau batin tak payah tanya, gabung lah semua. Maknanya dalam sembahyang, masalah sembahyang, mulut ni kira zahir. Dengan maksud kalau ada najis dalam mulut tak sah sembahyang. Bahasa lain, kalau ada darah dalam mulut tak sah sembahyang. Sebab masa bila pula nak masuk tai ayam dalam mulut? Itulah, ada darah dalam mulut tak sah sembahyang. Tapi dia kan batin, dia batin nisbah wuduk dan mandi wajib sahaja.
Nisbah semayang dia jadi zahir. Nisbah puasa dia zahir ke batin? Dalam ni. Dalam mulut ni. Bukan ni. Zahir batin. Nisbah puasa, cerita pasal puasa. Zahir. Sebab tu ambil tak batal. Mana batin buat puasa? Sini. Ha pedas. Jadi nampak tak? Masalah wuduk, dia batin. Masalah mandi wajib, dia batin. Masalah semayang, dalam mulut zahir. Dalam masalah puasa, dalam mulut zahir juga. Nampak ada perbezaan. Jadi kita tak boleh pukul rata. Jika dia batin, semua batin. Tidak. Dia tengok masalah. Jadi kalau ada dalam hidung, ni. Dalam hidung. Masalah puasa, kat mana batin? Khayshum. Ni. Dengung. Tempat dengung. Tempat yang takkan mungkin boleh masuk jari. Ni. Tu batin dalam masalah puasa. Dalam masalah sembahyang, maknanya kalau berdarah hidung tak basuh, adakah sah sembahyang? Itulah maksud dia. Sebab dalam masalah sembahyang wajib suci daripada najis zahir badan. Nak tahu zahir ke batin, kita tahu yang luar ni zahir dalam hidung ni. Yang tak sampai tahap khayshum, tak sampai tahap dengung kat sini yang boleh masuk jari. Kelopak lah kita panggil. Zahir batin. Zahir dalam masalah sembahyang. Kalau hidung berdarah, sembahyang tak sah. Dia kena basuh dengan air. Sebab zahir. Ni, tapi dalam masalah wuduk, zahir ke batin? Dalam hidung ni. Batin, sunat je masuk air istinsyak. Faham tak? Dia belik-belik lah sikit. Nak beritahu kat sini, dalam setiap masalah ibadah, dia cerita lain-lain. Jangan kata, dia dimaafkan, maaf semua. Dia batin semua tak. Dia ada nisbah yang tertentu. Dalam bab puasa, cerita lain. Dalam bab wuduk, cerita lain. Dalam bab sembahyang, cerita lain. Dalam mata. Kita dah bincang tak sebelum ni, dalam mata? Belum dalam mata. Maksudnya mata. Zahir ke batin? Nisbah wuduk. Batin. Sebab apa? Kalau zahir, ambil merah mata kita masuk. Betul. Selesai. Masalah mandi wajib pun sama. Batin. Masalah sembahyang, zahir. Jika ada najis dalam mata, tak sah sembahyang. Bukan tarik mata. Kita pun dah bincang sebelum ni kan. Tarik Melayu tak sama dengan tarik syarak Tarik pusat, tarik telinga, tarik hidung, tarik apa lagi? Tak, yang tarik sebenar syarak adalah tarik yang keluar kubul dan dubur. Itu je, najis tu. Itu betul tarik. Tapi kita Melayu semua tarik telinga, tarik itulah, tarik inilah, tarik itulah. Semua kita tarik mata. Itu bukan tarik. Okey, ni maksudnya apa nama ni? Jika ada najis dalam mata, bukan tarik, najis. Najis dalam mata, bukan tarik mata Okey, najis. Sah tak sembahyang? Tak sah. Sebab nisbah sembahyang, mata adalah zahir. Nisbah mandi wajib, mata adalah batin. Uduk, mata adalah batin. Puasa, zahir. Sebab kalau batin ambil macam ni, batas puasa. Kalau puasa, nampak ada banyak tu. Jadi dalam nisbah sembahyang, hati-hati mata, dalam mata jangan ada tarik. Jangan ada tarik, jangan ada najis. Bukan tarik mata, najis. Kita tak berlaku. Dalam kitab ada sebut letak air kencing dalam mata. Kenapa dia letak air kencing dalam mata? Terah. Orang kata baru ajar ni. Bukan kata orang tanah merah. Orang tanah merah ajar. Sakit mata, merah mata tu yang berjangkit tu, ambil air kencing sendirilah, jangan kencing orang. Yang kalau urine tu pas lah. Ambil, titikkan dalam mata setitik. Elok. Orang dulu semua buat macam tu. Untuk ubat sakit mata. Sekarang nak pakai air mo ni pasal. Soalannya, bila dia titikkan air kencing dalam mata, air kencing dia, boleh ke berubat dengan najis? Mestilah boleh. Kalau tak ada ubat lain, kan? Okey. Tak, dulu. Sekarang mungkin dia boleh jadi haram lah kot. Sebab dah ada ubat lain. Ni cerita dulu. Letak pap. Jadi mata dia telah berair kencing. Bernajis. Nak sembahyang wajib basuh. Habis yang kata putus cinta, peras menonggeng, apa ni, menangis air mata darah. Ada kesembang. Katalah air mata darah keluar, maknanya mata dia berdarah. Sebelum sembahyang, celup. Dengan maksud basuhlah macam mana pun. Kalau ada lah, tak ada kot air mata darah. Tu sekadar peribahasa. Kalau serangga, okey, serangga yang tak bernyawa, serangga yang tak ada darah mengalir kan. Serangga ada dua pendapat. Mu'tamad dia bangkai lah. Pendapat yang kedua, Imam Istakhri, dalam kitab kita ada Imam Istakhri mengatakan yang
tak ada darah mengalir ni, maksimum besar cicak kan. Cicak ada darah tapi tak mengalir, dia suci. Nisbah apa sekalipun, nisbah semayang, nisbah air, semua suci. Imam Istakhri kata. Pendapat Muhammad tidak. Dia tetap bangkai. Bila bangkai, ada dalam poket semut, apa semua, tak sah semayang. Ada dalam mata, tak sah juga. Macam mana pun khilaf kat situ. Dua-dua mazhab Syafi'i. Ingat Imam Istakhri, dalam kitab kita selalu sebut imam tu, Istakhri. Ingat je lah, bukan susah pun. Imam Istakhri, dia banyak pendapat dhaif yang dinukil dan letak dalam kitab ni. Pengarang kita. Dia samalah dalam air, masuk air semut masuk air, nanti kita bincang lah tu. Masuk air tu jadi macam mana? Tengok pula dari segi dia masuk sendiri ke, kita masukkan ke, masuk gula dulu ke, atau masuk air dulu. Dia bahas lagi tu. Air warid, maurud, air yang datang, air yang didatangi atau air yang mendatang, semua dia kira. Sengaja tak sengaja, ditolak angin, orang masukkan, ataupun orang masukkan yang hidup tapi mati kat dalam, masuk dah mati. Semua satu-satu lain. Kalau kita masukkan yang dah mati, kita masukkan binatang yang tadi tu lah, tak kisahlah apa-apa, nyamuk ke, semut ke apa, ke dalam air, mutanajis. Jadi kita masukkan yang mati, tapi kita masukkan hidup, dia mati kat dalam, jadi kekal mutlak dan sebagainya. Tu bincang lain, nanti dulu. Tapi adalah, kalau ada ke dalam mata nisbah sembahyang, tak sah. Orang tua-tua dulu, kalau kita sempat hidup zaman tok-tok nenek dulu, duduk rumah kayu dulu, sebelum sembahyang dia akan terbalikkan baju Melayu dia, kibah. Sebab ada 3 poket ni biasa ada nyamuk, ada benda kekatu, sayap kekatu mati ada dalam tu. Dia semayang, lepas semayang tengok, oh sayap kekatu, semayang balik. Lepas tu dia ni. Itu kalau kat baju, kat mata sama lah. Maknanya lagi lah, sebab mata tu badan ni. Jadi tapi biasa mana boleh kita semayang ni tu macam ni kan. Oh, boleh, tak ada semayang, biarlah imam semayang lah. Aku bukan masbuk, aku habis main seorang lah. Mana boleh masuk benda dalam mata, tak boleh tu. Katalah ada kan. Contoh. Apa lagi contoh ni? Ni panjang bahas ni, walaupun dia pendek je. Berkaitan dengan ada najis yang dimaafkan, ada yang tak dimaafkan, tapi panjang bahas dia ni. Ataupun mungkin masuk apa-apa yang dalam mata sumber yang tak disembelih, boleh jadi juga. Kan macam air ubat, tapi ubat menggunakan lemak lembu, tapi lemak lembu yang tidak disembelih. Najis juga. Boleh jadi juga yang kata dalam mata tadi kan. Dia punya tengok dia tu. Litah tu lah. Litah dengan satu lagi ni. Gamat. Dia adik-beradik tu. Gamat, suci, makan. Boleh makan. Litah tak boleh makan. Okey. Tapi hukum sama. Gamat walaupun boleh makan, dia hanya boleh nisbah makan. Kalau litah, dia tak boleh makan pula. Memang tak boleh makan. Hukumnya sama, iaitu dua-duanya bangkai. Bezanya satu bangkai yang uhillat lana maitatani, dihalalkan kamu 2 bangkai kan, maitatani, mayat kan Nabi kata, waddamani, dan 2 darah, dua jenis darah yang dihalalkan. Darah semua haram, bangkai semua haram, tapi Nabi kata uhillat lana maitatani, dihalalkan kamu 2 mayat, 2 bangkai. Jadi maknanya kena terima dulu hakikat yang dihalalkan tu bangkai dulu, tapi bangkai yang boleh makan. Kita kias soalan tadi. Waddamani, 2 darah tu tak apalah. Fa amal maitatani, sesungguhnya dua darah, 2 bangkai tadi adalah falhutu wal jaradu. Wa amma damani fal kabidu wattihalu. Dia halalkan 2 bangkai dan 2 darah bagi kita, kata Nabi. 2 bangkai adalah ikan dan belalang. Sebelum kita nak cerita pasal ikan dan belalang, termasuklah apa tadi? Gamat tadi, maksudnya adik-beradik dia lah tu semua tu. Sebelum kita nak cerita pasal tu, cerita pasal dia bangkai ke tak? Bangkai. Terima hakikat tu dulu. Sebab Nabi kata maitata ni 2 bangkai. Sebab nak jadi bangkai senang aje. Jangan sembelih, jadi bangkai. Kambing tak sembelih, jadi bangkai. Ikan tak sembelih, bangkai tak? Bangkai. Tapi keterima hakikat dulu, dia bangkai. Nabi kata maitata ni 2 bangkai. Okey. Yang kedua apa ni, belalang. Belalang sembelih tak? Nak cari leher pun tak tahu kat mana. Nak urat marah, urat halkum tak tahu. Jadi memang tak. Okey. Jadi terima hakikat belalang adalah bangkai setelah mati. Dah terima hakikat. Tapi Nabi kata 2 ni istisna, mustasnaya, 2 kecuali.
iaitu boleh makan walaupun bangkai. Tapi janganlah buang hakikat dia adalah bangkai. Sedangkan ayam yang disembelih tak bangkai. Bukan bangkai yang dihalal, tidak. Bangkai yang dibenarkan, tidak. Maknanya ayam, kambing, lembu yang disembelih bukan bangkai. Bukan bangkai. Dan bila dia bukan bangkai dan dia sembelih, dihalalkan makan. Makanan laut yang tidak disembelih ni, binatang laut yang tidak disembelih, bangkai tapi halal. Lain tu. Okey, habis kat situ. Jadi bila macam tu, bila Nabi kata dia halal, uhillat, dihalalkan kamu, kat sini khilaf. Jumhur mazhab mengatakan maksud halal tu maksud dia bukan najis. Dia bukan najis. Tapi mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad ni kata najis. Maksudnya bangkai. Cuma bangkai yang boleh dimakan. Jadi kalau kita masuk perbicaraan kita, bangkai halal nisbah makan. Nisbah semayang sama balik. Tapi dia agak, pertama kontroversi lah. Yang kedua memang confirm dah. Memang confirm dah. Jadi tapi tak apalah pendapat yang kedua ada kan. Dan malah jumhur mengatakan maksud uhillat halal tu maksudnya bukan bangkai. Tapi pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i kata, kenapa pula bangkai? Kan Nabi kata maitata ni bangkai. Jadi kenalah terima hakikat tu bangkai. Jadi kat situ khilaf. Jumhur mengatakan maksudnya adalah bukan bangkai halal, maksudnya bukan bangkai halal. Ambil ikan siang, buang darah semua, buang dalam poket, semayang sah. Jumhur. Termasuk ada sebahagian daripada mazhab Syafi'i. Tapi pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, bubur ikan dalam tu siang tak sah sebab bangkai. Boleh kan boleh makan, Nabi kata halal nisbah makan, semayang tak boleh bawa. Makan sambal belacan, buat pakai udang tu sembelih tak? Confirm tak sembelih. Mana leher dia? Mana urat dia? Bila tak sembelih, automatik bangkai. Tapi dia halalkan, Nabi halalkan. Yang Nabi halalkan tu pula kias. Nabi halalkan ikan saja. Tapi mazhab Syafi'i kias semua jenis binatang yang macam ikan. Maka semua boleh makan. Mazhab Hanafi kata tidak, hanya halal makan ikan. Ketam haram, sotong haram, semua udang haram. Nampak kat situ pun ada khilaf. Jadi pada mazhab Hanafi, semua tu bangkai tu. Mazhab Hanafi, apa ni, udang, sotong, semua tu haram makan bagi mazhab Hanafi. Sebab tu saya nak cerita, nak pergi kedai mamak, nak tahu dia Siva Gangga bukan. Dia mamak ke India kapi. Senang je, tanya lembu. Kadang-kadang dia tunjuk kerbau. Kita boleh rasa dia punya texture ke Allah. Texture dia tu kasar. Maknanya ni bukan mamak. Sebab dia takkan ada jual lembu. Kita nak tahu. Macam mana kita nak tahu mazhab dia kalau dia Islam, mamak Islam. Mazhab dia bukan mamak, dia India Islam di India datang menyamar jadi mamak, ataupun dia mamak orang Malaysia. Maksudnya mazhab Syafi'i. Senang je. Tengok, ada tak ketam? Ada tak sotong? Tak ada. Telur sotong ada. Confirm Hanafi. Dia jual telur boleh. Sotong tak boleh, haram makan. Ketam haram makan. Kenapa? Dan haram dan dianya bangkai. Ada dalam poket tak boleh. Tapi mazhab Syafi'i, nisbah Nabi kata ikan, dia halalkan ikan Nabi cakap ikan aja. Ni hadis Tamim Ad-Dari tu yang jumpa Dajjal tu, panjanglah hadis tu pula. Jumpa Dajjal gini, lepas tu sahabat kata boleh tak aku nak ambil wuduk dengan air laut. Nabi kata, itulah Nabi kata, airnya suci bagi kamu dan bangkainya halal bagi kamu. Bangkai. Keterima hakikat dia bangkai dulu. Okey, bangkai tu halal. Apa bangkai halal? Ikan. Bila ikan, mazhab Hanafi kata ikan ajalah, Nabi sebut ikan. Yang lain kias, mazhab lain. Jadi pada mazhab Hanafi ada selain daripada ikan, ada apa-apa, kalau sambal belacan buat daripada belacan daripada udang dan campur sekali ikan, nama dah belacan dia campur semua, buat sambal belacan, pop kena, tak sah pada mazhab Hanafi. Sebab dia bukan ikan, dia bangkai. Okey, habis. Mazhab Syafi'i macam mana? Kan dia halal. Halal nisbah apa pula? Nisbah makan. Uhillat, dihalalkan untuk makan. Dia tetap bangkai. Jadi dia tak maaf nisbah selain daripada makan, iaitu sembahyang. Jadi sebenarnya minyak gamat pun sama lah. Burung hut-hut. Burung hut sembelih kot. Yang buat minyak tu. Hut pula. Hut tu sama Nabi Sulaiman dah. Minyak gamat buat. Okey. Tengok pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Orang yang nak jaga sungguh warak. Kalau kata alah, apa kita nak memberat-beratkan? Pendapat yang lain kan ada, silakanlah. Kita cerita mazhab Syafi'i ni. Okey. Pakai minyak gamat
sebelum sembahyang wajib basuh. Kerana ada pendapat mengatakan tak sah lah, sebab dia adalah bangkai. Boleh ke berubat? Boleh berubat dengan bangkai, dengan najis, boleh. Habis kan boleh makan kan, Mat? Nisbah makan boleh, kerana dia haiwan laut, kiaskan daripada ikan. Tapi nisbah apa sembahyang tak boleh, sebab bangkai. Nabi kalau dia bukan bangkai, Nabi tak sebut maitata ni. Tu tujuan tu. Tu bahas. Jadi minyak lintah confirm lagi lah. Maksudnya kalau gamat pun dalam mazhab Syafi'i pun kena basuh sebelum sembahyang. Sebab dia adalah bangkai, dia makan boleh, minum air gamat pun boleh untuk berubat, tak ada masalah. Dan dia adalah haiwan laut, tak ada masalah haiwan air. Tapi nisbah sembahyang kena basuh. Kalau lintah tak boleh makan lagi, confirm bangkai lagi. Jadi lagilah, itu pun semua mazhab Syafi'i. Sebelum ni dah bagi tahu, pada mazhab Syafi'i bab solat dia betul ketat sungguh. Tapi mazhab Hanafi sangat longgar, kan? Cuba perhati, kalau kita mengaji bab solat banyak kitab, kita akan perhati rupa-rupanya mazhab Syafi'i ni ketat sungguh. Dalam bab wuduk, dalam semua ketat. Dalam bab sembahyang paling ketat. Nak jalan kena macam ni, maksudnya jangan lebih 3 gerakan. Lepas tu ada geng-geng dia kata apa jalan macam robot kan, kurang ajar tu. Mazhab Hanafi tak ada, kena curi kerja, kena curi dia punya beg. Dia letak beg tepi, Allah curi. Dia nak tangkap tak boleh, dia pergi kejar. Tengah semayang tu, sekira semayang, menyelamat apa maqasid syariah, antaranya menyelamatkan harta kan. Kejar-kejar ambil penumbuk, habis semayang. Sampai Allah liman hamidah. Tak betul menyelamatkan harta. Tak betul. Ringan tak? Ringan. Kita tu. Nampak? Dalam mazhab Syafi'i dia jaga sungguh dalam bab najis. Mazhab Maliki ada najis tak batal sembahyang, maksudnya sah sembahyang. Sah. Ada najis. Ada najis sungguh, ada najis. Sebab suci daripada najis bukan syarat sah sembahyang pada mazhab Maliki. Tidak. Tak sah, dia ada najis, tak ada masalah. Saya pernah cerita kan, Tok Guru balik daripada Mekah. Mula dia pergi kursus haji tu. Dia kata kursus haji gapo. Untuk apa ni, dia ajar balik orang tu. Adalah masalah sikit, adalah pasal Muzdalifah dengan Mina tu, persempadanan tu. Cerita lain kali yang tu. Lepas tu dia pun pergi dia pun balik, jumpa orang Afrika semua. Dia kata Allah mujurlah ada 4 mazhab, dia kata. Mujurlah ada mazhab Maliki, dan Allah takdirkan mazhab Maliki itu di belah Afrika. Kalau dok agak kata, habislah orang Afrika pakat-pakat masuk neraka. Sebab dia orang tak berapa menjaga dari segi ni. Apa dia panggil, bukan kesihatan pun orang tak jaga juga, dari segi kebersihan ni tak berapa. Kencing ke apa tak berapa jaga. Dan kebetulan Afrika memang mazhab Maliki. Memang mazhab Maliki. Kebetulan juga tak wajib dari segi najis. Ada najis kat badan, tetap sah juga. Sunat suci daripada najis. Jadi memang kelakarlah sikit. Jadi kat situ dalam mazhab Syafi'i dia akan ketat. Sangat ketat dalam masalah solat. Sebab dia tak ada masalah lain, mungkin dia tak ketat sangat, tapi dalam masalah ni sangat ketat mazhab Syafi'i bab solat ni. Dia jaga sungguh-sungguh. Tak dengar? Dhab boleh sembelih. Boleh sembelih. Bila boleh sembelih, dia ada 2 lah. Pertama, minyak dhab tu maksud minyak yang sapuh lah kan, bukan minum lah. Yang sapuh, jika yang buat tu orang kafir atau negara kafir, ataupun kafir lah senang cerita. Jadi kita tak tahu dia, tempat dia buat tu negara kafir, jadi kita kena anggap dia tak boleh makan lah. Macam kita pergi kedai Cina, ada itik gantung apa semua. Boleh jadi tak dia pergi beli kat pasar, yang pasar tu sembelih? Ke sangka baik? Tak boleh. Tapi masuk kedai Tom Yam sangka baik? Pernah tanya tak? Tom Yam jawab, nak tanya tadi, nak makan, saya minta mihun sop, buah ayam, ayam lebih sikit. Ayam sembelih tak? Ada tanya. Sangka baik sebab apa? Tom Yam, petani, orang Melayu juga, Islam dan sebagainya. Tengok pakai tudung. Kalau kedai Cina, boleh tak nak sangka baik yang tu? Sama-sama tak tahu, sama-sama tak tanya. Sama-sama tak tanya, kedai Cina pun tak tanya. Tengok itik gantung, sedapnya. Mungkin kita sangka baik, dia beli dekat pasar. Sebab semua pergi kat pasar, Tesco lah, apalah, sama je. Boleh tak? Tak boleh kan? Samalah. Jika dibuat daripada di tempat orang kafir, tak boleh sangka baik lah.
Maksudnya dhab tu tak disembelih, senang cerita macam tu. Tapi kalau negara Islam, contohnya Arab Saudi dan sebagainya, mungkin dia sembelih. Jadi boleh pakai. Jadi kalau katalah dari segi pakai tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita pakai ubat tu suci. Kadang-kadang ubat ataupun minyak tu suci. Kadang-kadang minyak tu najis sebab dia tak sembelih. Okey. Dari segi kalau minyak tu suci, tak payah basuh untuk sembahyang. Kalau minyak tu najis, boleh pakai juga, berubat dengan najis tak ada masalah. Tapi sebelum sembahyang kena basuh. Bila jadi serabut macam ni, serabut kan? Serabut macam ni, automatik ada satu hukum keluar kan? Sunat basuh. Serabut yang senang. Tu jadi satu, sunat basuh. Walaupun dia dah sembelih. Sunat basuh sebab nak elak was-was tadi. Sunat basuh sebelum sembahyang. Tu kalau dhab. Sebab dhab boleh sembelih, dia ada 2 urat, dia ada 4. Urat tepi dia ada, urat marih, halqum semua dia ada. Urat makan, semua ada, cukup. Maknanya cukup boleh sembelih. Bila boleh sembelih, automatik dia jadi suci. Dia jadi suci. Tak sembelih, automatik dia jadi bangkai. Walaupun dia adalah binatang laut sekalipun. Kerana nak jadikan sesuatu tu binatang itu daripada hidup, dia suci. Bila dia mati, nak jadi dia suci juga mesti dengan sembelih. Tak kira laut ataupun darat. Itu pendapat mazhab Syafi'i yang ketat adalah. Macam mana pun jumhur, maksudnya 3 mazhab tambah pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Maksud kuat 3,5. 3,5. Maksudnya ulama banyak mengatakan tidak macam tu. Walaupun tidak macam tu, guna yang mutamat lah. Cacing dia tak ada darah. Ada darah? Darah mengalir tak? Cacing darah tak mengalir? Tak tahu. Cacing dia senang, dah dapat dia punya kaedah tu je lah. Darah mengalir kat cacing. Kaki pancing mana? Darah mengalir tak? Menitik tak. Tak pernah perah darah dia. Tak tahu lah, tak berani jawab sebab tak tahu dia berdarah. Kalau katalah dia bukan darah mengalir, tapi cacing nak buat apa? Makan ni jangan. Kosmetik. Okey. Kalau kita katalah, kita ambil lah, tak kisahlah ada tak ada. Dia adalah satu serangga. Boleh kata serangga? Binatang. Bolehlah serangga. Tak, istilah je tu. Serangga yang serangga. Habis. Tak payah mengalir tak payah. Bila dia serangga, katalah darah tak mengalir sekalipun, pada pendapat mutamat dalam mazhab Syafi'i, bukan Imam Istakhri tadi, pendapat mutamat, dia tetap bangkai juga. Situlah. Bila dia bangkai, kerana walaupun darah tak mengalir. Darah mengalir, lagilah. Darah tak mengalir. Cacing tidak. Tak dikira darah mengalir. Maka dia adalah serangga yang darah tak mengalir. Darah dia beku macam tu. Jadi, dia adalah bangkai. Dan nisbah makan tak boleh juga. Sebab tak boleh makan, bukan sebab tu. Dia khabisah. Dia jijik. Bukan sebab sembelih tak sembelih, bukan lah. Sebab jijik. Tak boleh makan kala jengking. Tu dia ada tu. Dia jijik lah, senang cerita. Macam ulat apa? Bukan ulat gonggok. Ulat yang orang makan tu. Sagu kan. Dia yang kata haram-haram tu sebab jijik tu. Sebab kotor, jijik tu. Jadi sebab dia bukan halalan, dia halal. Mungkin halal tapi tayyiban tak ada kan. Jadi bila macam tu, dia tak boleh makan, haram makan. Dari segi jijik. Dari segi nak pakai perubat, tak ada masalah buat ubat dengan najis. Tak ada masalah jika tak ada ubat lain. Dah sebut dah sebelum ni. Dan kalau nak buat kosmetik sekalipun, kalau kita nak ambil pendapat yang paling ringan kan, boleh. Tapi nak sembahyang kena basuh betul-betul. Kena basuh kan, tak kira buat daripada, ada buat pada pusat. Pusat pula, uri uri pula, bukan. Tali pusat kan. Placenta tu lah, itulah macam-macam dia buat semua. Dia buat, pakailah undercoat tak undercoat, dia catlah muka dia tu pun. Tetap masa nak ambil wuduk nanti kena basuh. Kalau jika ianya najis. Satu lagi, ambil najis buah kat muka. Oh tak cerdik lah. Kan? Tak cerdik lah, ambil tahi buah kat muka. Macam tu lah. Tapi itulah, kalau nak sembahyang wajib basuh. Allah. Ya. Sarang burung layang. Oh itu tak tahulah. Kita dah masuk dah telur. Tak, dia tak cerita pasal sarang burung. Sarang burung buat pada Elio. Ni nak cerita pasal najis yang ada dekat sarang burung. Telur dah bincang tak? Telur kena basuh tak? Dah kan? Dah bincang belum? Belum. Dah, telur tak wajib basuh walaupun keluar kat punggung. Kan dah sebelum ni. Sunat je basuh. Yang wajib bila ada tahi kat situ barulah wajib.
Tak ada masalah telur. Sebab yang lendir tu adalah suci. Lendir yang putih tu. Yang najis tu tahi. Habis tu dia keluar kot punggung. Dia tergolek atas najis. Nampak ke? Tak nampak. Hukum suci. Dia bergolek. Janji tak nampak najis, hukum suci, tak wajib basuh. Dah bincang dah sebelum ni, panjang lebar. Cuma sunat basuh baguslah, tapi tak wajib basuh. Kalau ada cik sikit, walaupun sikit, apa tu hitam tu? Ada tahi, wajib basuh dah. Okey. Itu dari segi hukum. Maksudnya kat sini, walaupun dia keluar daripada tempat keluar najis, dia duduk, dia jatuh telur tu di atas najis, dia bergolek-golek di atas najis. Senang kata, adatnya memang kena najis. Tetap juga adat dengan ghalib mana menang? Ghalib dengan apa? Asal. Ghalib dengan asal mana menang? Menang asal. Ghalib tak menang. Ghalib tak menang. Menang asal. Dengan maksud asalnya telur suci kan? Suci. Ghalibnya jatuh. Okey, ekstrim sikit. Masuk R&R, tengok tak ada air, buka tak ada air, ada satu baldi air. Baldi tu je lah. Ada gayung satu. Separuh tinggal. Lepas tu nampak najis, tak flush lagi. Ada kat situ. Nak buat masalah. Bau apa? Siap bau petai lagi. Okey. Soalannya, air tu boleh ambil uduk tak? Air yang ada dalam baldi tadi. Nak faham ghalib dengan asal, menang siapa? Ghulibal as, menang asal. Maksudnya air asal suci kan? Suci. Sekarang air tu ada bau tak? Tak ada. Air. Yang bau tahi tu. Air tak bau. Putih. Likat macam air. Bau tak ada apa-apa. Boleh ambil wuduk. Okey. Asal dengan ghalib menang asal. Okey. Habis. Sekarang ni sarang burung yang orang duk makan tu kan. Pertama dia buat daripada air liur. Air liur semua suci. Okey, settle. Kecuali anjing babi lah, biasalah tu. Kecuali tak sebut pun tak apa sebenarnya. Okey. Jadi dari segi dia buat sarang dengan air liur ataupun dia ambil sedikit rumput-rumput, dia gamkan dengan dia punya air liur, selesai. Ataupun dia buat 100% daripada air liur pun tak ada masalah. Suci, selesai. Soalannya kadang dia duduk atas tu. Punggung dia ada, mestilah ada najis. Masa bila pula burung basuh berak? Mesti dia kencing. Kencing tak burung? Tak berhati tak burung kencing ke tak? Mestilah kencing. Tapi tak pernah tengok air kencing burung. Yang tahu burung kencing memang banyak. Itu burung orang. Habis apa nama ni? Adalah, mestilah ada. Nampak tak? Mestilah. Apa mestilah? Ghalib Sekarang ni ada ke tak? Ada. Ada najis Ada ke tak? Tak ada. Tapi ghalibnya memanglah dia buang betul-betul, dia gerakkan dia punya ekor, betul dia duduk je lap macam tu. Itu ghalib. Tapi asalnya tak macam tu. Itu ghalib, kebiasaan. Tetap menang asal, iaitu sarang yang buat daripada air liur, asalnya suci. Ghalib nak hapuskan ghalib ni, nak kalahkan ghalib ni, mestilah tengok nampak. Ada tahi, habis ghalib kalah. Selagi tak nampak, sekali tak nampak, asal tetap menang lagi. Macam itulah. Kalau nampak je najis, ghalib pula. Nampak je najis, asal baru boleh dia kalahkan. Nampak najis dekat mana-mana tu, nampak najis ada dekat sarang tu, maka asal sarang adalah suci kerana dia buat pakai air liur dia. Air liur adalah suci. Bila nampak je, kalahlah asal. Selagi tak nampak, tetap juga asal tu menang. Ghalib takkan boleh menang. Walaupun ghalib sungguh. Itulah yang tadi, itulah air kencing, air dalam toilet R&R tadilah. Itu memang rasa maksimum dah contoh tu. Dengan ada stokor kat situ, tak flush, bau busuk, bau petai, air pula ada dalam tu separuh pula tu air. Nampak ada gayung duduk kat atas tu, nampak macam orang duduk cedok. Semua ghalib tu. Dia boleh tak ambil wuduk air ni? Mutlak ke tak? Asal air? Mutlak. Nak kalahkan asal, tengok ada ada seketul tahi, habis baru kalah asal. Sama. Jadi kalau macam tu macam mana? Kalau kucing pun tak masuk berak juga. Dia jilat gitu. Dia duduk atas kita semayang. Sah. Kena tolak. Yang kedua, kucing dia masuk dalam air, dalam kuah ke gulai ke dalam air ke, adakah memutanajiskan air? Sebab dia tak masuk berak cerita ni. Tu cerita dia. Macam mana? Kita jawab soalan tu nanti.
Asyik bagi aja. Buatlah homework sikit nanti. Sebab dia hukum berbeza. Dia duduk atas orang sembahyang kucing, hukum berbeza. Dia masuk dalam air, hukum berbeza. Tak sama. Nanti dulu, biar sikit. Okey, banyaknya nak cerita pasal daging dah kita cerita sikit. Kalau semut masuk dalam air, ini apa, nisbah apa ni? Sikit lah, kita bincanglah pasal ni sampai habis hari ni. Lepas tu kita boleh masuk baris lain. Semut dia masuk sendiri dalam segelas air, lepas tu mati. Dan tak mengubah sifat air. Maka air itu air kekal mutlak. Sebab semut tu masuk sendiri. Buang semut, buang bangkai semut tadi, boleh minum air. Kalau nak minum dari segi lupa tak lupa tu cerita lain. Menggelakkan hati apa tu cerita lain. Cerita halal mutlak ya, bukan mutlak. Halal ya. Maksudnya boleh minum air tu. Cuma bangkai tu ambil semut tadi tu, dah ambil pakai sudu, ambil ni borang roket. Semut tadi tak sah sembahyang. Nak bagi tahu ni sebah tu. Dan pula sudu tu macam mana? Ambil pop. Okey, buang. Sudu tu najis tak? Najis. Celup balik, bye bye. Pak, sebab maksudnya dimaafkan sekarang ni sebab dia terjun bunuh diri. Semua tu. Maka dimaafkan sebab bukan kita buat, dia masuk sendiri. Kita pun ambil. Pup, dah ambil. Air tu suci, air tu boleh minum. Yang ni bangkai lah. Bangkai. Tapi kita ambil, kita buat. Bila kita ambil sudu tu, entah najis. Kita buang. Oh, ada seekor lagi. Kena basuh dulu. Kalau tup sekali lagi, elok-elok air tu dah jadi air mutan najis sebab kita yang masukkan. Itu dulu adalah cerita dulu pasal wudu. Wudu. Dalam wudu tu, wudu ori yang dalam tempayan. Bawah rumah tak? Power. Kadang-kadang dia tak tutup rapat, dia akan ada apa nama-nama? Memanglah ulat, tapi dia ada macam lalat punya apa benda tu kan. Asalnya tu lah, dia ada mugo. Nata mugo. Jadi bila dia ada benda tu, benda-benda yang mati, kadang ada ulat. Kalau dulu Tok Guru dia ajar macam tu lah. Nak buang ulat tu boleh tak makan? Boleh tak? Wudu asal ni, sekarang sos bilis. Blender masuk perah jadi warna beberapa color sikit. Cantik warna tu lah, warna tanah tu kan, warna tu. Tapi sebenarnya bukan warna gitu. Dia warna bukan koko nak cakap tak reti. Coklat lah. Warna coklat. Tengok apa pudar-pudar gitu Tu wudu asal. Jadi bila macam tu, bila dah masuk macam-macam sebab tak tutup rapat apa semua, boleh tak? Boleh. Tapi setiap kali nak ambil, nak buang tu dulu, nak tapih tak boleh makan. Tutup guru ajar dulu. Ambil tu, bubuk, ambil satu gayung, bubuh dalam botol, tapih. Semua najis. Sebab asal bubuh okey. Bila binatang apa-apa yang tadi tu masuk dalam penapis, turun okey. Tapi yang atas tu kena najis. Yang itu perbuatan sendiri. Yang tadi jadi ulat, jadi apa macam-macam, masuk lalat lah apalah, jadi semua tu masuk sendiri. Tu. Jadi maksudnya macam mana nak buat? Ambil, bubuh, buang, basuh. Ambil, bubuh, ada buang, basuh yang tu. Tak boleh tapis. Kami pernah buat sekali itu. Pening kepala, bau bodoh. Yang ori. Pening kan? Nak pitam. Bila buka tu, tengok-tengok ada plup. 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 Yang ini duk makan-makan. Hak mu nak makan hak tu. Tapi masa belasah tu sedap. Sedap wudu ni. Hak beli tu. Tak boleh gay. Tapi rupanya itulah asal lama cerita tahun 93 lah, cerita lama lah. Sekarang tak ada dah. Tak ada dah. Sekarang semua ikan bilis masuk blender macam tu, masuk perah kejap botol. Bukan ori lah. Jadi maksudnya kalau tapis apa nama semut yang ada dalam kita masuk ambil gula, dalam tu ada semut mati. Kita tuang, tengok timbul mutan najis. Walaupun tak sengaja. Sebab kita memasukkan bangkai. Tapi kalau kita ambil gula, kita bubuh dulu, bubuh air panas. Lepas tu dia timbul. Boleh buang. Kerana kita bukan memasukkan bangkai, kita memasukkan air. Dia ada perbahasan warid maurud, rasa dah belajar aku kat sini. Air datang dengan air menunggu. Kalau nak basuh kain apa semua yang kena najis, kena air kencing, pastikan masuk dalam baldi dulu, baru buka paip. Jangan sediakan air awal-awal, ataupun jangan sediakan air penuh-penuh, baru masuk kain yang ada kencing lah. Kalau setakat daki tak apa. Apa ni?
Okey, best. Banyak lagi ni, dobit-dobit banyak sangat dalam masalah ni. Tapi kita nak langkah-langkah. Kalau sedawa keluar sedawa dikira muntah kan tu, kira adik-beradik muntah, jeluak. Sekejap. Rasanya jeluak ni tak guna untuk orang besar kan, dia guna untuk budak-budak kan. Ada tak? Abang Haji jeluak ada? Tak ada kan? Muntah. Jadi kalau dia muntah hukum najis kan. Tapi kalau budak-budak kalau minum susu tu dia ada dobit lagi sebenarnya. Kalau dia masuk ke maidah perut baru dia jadi najis. Yang kalau dia baru masuk sikit dia keluar balik tak jadi najis. Ini cerita pasal anak menyusu. Bila dia jeluak tersedak betul jeluak keluar sikit, lepas tu diisap susu mak dia, adakah mak dia kena basuh puting untuk semayang? Tu dia bincang kat situ. Dan najis. Maka kat situ ada dobit lagi, iaitu kalau dia masam, bau masam. Sebenarnya bukan masam. Ceritanya pasal jika dia sampai maidah, sampai perut, keluar balik dia dah muntah. Jika on the way keluar balik dia bukan muntah, dia masih lagi suci, dia tak najis. Jika sampai perut dia keluar balik najis. Dobit dia kat situ. Jadi apakah alamat sampai tak sampai? Macam yang kita tahu. Alamat ni masam. Jadi menyelamatkan ramailah ibu-ibu yang menyusu. Tu topik sikit cerita pasal najis ni. Cerita pasal najis. Jadi anak tu dia tu. Jadi najis tu dimaafkan. Apa lagi? Kalau darah sendiri banyak pun ni maaf. Tu kita akan bahas nantilah. Saya nak langkah-langkah lah semua habislah tu. Dan sambung lagi. Dan hukum suatu cecair. Pukul 11 dah. Dan hukum suatu yang cair seperti hukum air yang sedikit. Dan jika banyak sekalipun, yang ini paling menyedihkan sekali, paling susah sikit lah. Hukum suatu yang cair, sesuatu cecair. Apakah maksud sesuatu yang cair? Sesuatu yang cair maksudnya pertama, sesuatu yang cair dia tak menyucikan. Tu nombor satu. Sesuatu yang cair. Dia tak sebut air. Kalau sebut air, kita akan tahu air mutlak dia boleh suci dan menyucikan. Bila sebut sesuatu yang cair, bahasa moden kita cecair. Beza tak air dengan cecair? Beza kan? Air lah, air mutlak, air putih. Cecair boleh kita kata air kelapa, air tebu, minyak, kan? Air liur. Yang suci lah, air kencing yang tak suci, kita ambil yang suci kan. Peluh, air dalam buluh. Kan orang masuk hutan kan, dia nak minum kan, dia potong buluh kan ada air dalam tu. Itu dia panggil cecair. Itu bukan air, itu cecair. Jadi hukum suatu yang cair, ataupun bahasa moden, hukum cecair seperti hukum air yang sedikit. Dan jika banyak sekalipun, dan jika ia cecair tadi banyak sekalipun, hukum macam air yang sedikit. Macam mana? Okay. Najis macam mana? Tengok satu-satu lah nanti. Contohnya sesuatu yang cair. Contohnya kalau kita nak ambil yang dah campur air teh, kopi, okay. Cuka, tu cecair tu. Minyak, gulai, maksud santan tu, semuanya adalah cecair. Itu cecair. Okey. Jika masuk najis, hukumnya seperti air yang sedikit. Tu maksud dia. Jadi cerita pasal najis ni. Najis masuk dalam air yang sedikit. Ingat mazhab Syafi'i, kitab fiqh, bila sebut air sedikit kurang 2 kolah. Air banyak lebih 2 kolah. Macam tu je. Okey. Jadi hukum air yang sedikit masuk najis tak berubah sifat. Kalau berubah settle masalah. Tak berubah sifat. Air sedikit kurang 2 kolah, masuk najis tak berubah sifat. Air tu mutanajis. Okey. Samalah dia kata cecair. Cecair yang tadilah cuka lah apa semua tu, gulai semua, atau termasuk juga air kopi, semua yang dimasuk najis, dia adalah mutanajis. Macam hukum air yang sedikit. Okey. Kalau air tu sedikit, cecair tu sedikit, kalau cecair tu sedikit, minyak lah senang cerita. Susu tu cecair. Jika susu satu cawan termasuk najis, susu tu mutanajis. Jika air mutlak masuk najis secawan juga, air tu mutanajis. Sebab air tu kurang 2 kolah. Jadi kita nak faham kat sini, air kurang 2 kolah masuk najis tak berubah pun dia mutanajis. Lebih 2 kolah masuk najis, tengok dulu.
Jika berubah sifat, mana-mana bau, warna dan rasa, dia mutanajis sebab berubah. Lebih dua kolah. Walaupun satu laut sekalipun. Walaupun satu sungai, air sungai bau tai, mutanajis. Walaupun satu sungai sekalipun. Okey. Jadi air yang sedikit masuk najis, tak berubah pun tetap mutanajis. Air yang banyak berubah sifat baru mutanajis. Okey. Cecair berbeza. Cecair sedikit, satu gelas macam tadi sedikit, cecair macam susu, minyak apa, masuk najis, mutanajis. Sama macam air. Sama. Kalau banyak minyak, ada 2 kolah minyak. Banyak ah. Susu 2 kolah masuk najis. Kalau air, tengok berubah atau tidak kan? Cecair tak payah tengok, najis juga. Tu. Dan jika ia banyak sekalipun. Jadi masalah lah sikit. Masalah kat mana? Kalau air tu kalau cicak, tahi cicak masuk dalam gulai, cicak ke masuk dalam gulai, tahi tikus ke tengah masuk satu kawah, lipas ke apa-apalah yang najis ni masuk, dia seperti hukum air yang sikit. Air sikit berubah ke tak berubah, masuk najis kan, tak najis. Jadi macam mana? Kena buang lah. Kena buang. Itu kata dia agak ni sikit mazhab Syafi'i ni. Dia tak kira sikit banyak. Janji masuk je najis dalam cecair, mutanajis. Tapi kalau itu cecair, tapi dia berbeza dengan macam margarine, minyak sapi, itu lain. Macam Ashura, itu lain. Nampak dia punya beza? Dia punya diskusi. Dia panggil apa? Dia bukan air, dia bukan cecair, dia lembik tapi dia keras. Bukan keras. Dia tak merebak, dia pup macam tu. Faham tak benda tu? Jadi kalau margarine tak apa. Ambil sekeliling dia, buang. Yang lain boleh makan. Sebab dia bukan cecair. Tapi margarine ni cecair, kena panas dulu. Masa dia keras, tak ada masalah. Keras lah. Jadi bila masuk Ashura, pup masuk kan. Cicak ke, tahi cicak ke, tak apa, ambil je. Lepas tu, kawah tu kita bagi orang. Tu cara dia, teknik dia tu. Bagi orang mana tahu, halal. Kita yang tengok, siapa suruh mu tak kucah. Sedap suruh orang kucah nak pantai. Kau ambil yang ini. Kita orang pekerja semua ambil yang ini. Sebab itulah. Kalau nak kira, itu kalau Ashura lah. Kalau yang cecair, dia akan menajiskan seluruh, memutanajiskan seluruh cecair tadi. Okey. Macam mana kalau ada daging, kita ambil gulai, contoh gulai. Ini pernah berlaku dekat Yala. Masa tu dia buat gulai, dia iyalah, peristiwa ni ada cerita lain sebenarnya. Pengantin dekat sebelah pondok, pengantin dia kena tembak, pengantin lelaki mati. Dah nikah, akad nikah pagi, semalam, malam akad nikah. Tapi tak kenduri lagi, esok pagi baru kenduri. Jadi dia tumbang lembu tu esok pagi tu, malam tu nikah. Tapi tak boleh duduk sekali lagi, belum tamkin lagi, belum serah lagi, cuma kahwin je dulu. Esok tu kena tembak. Macam mana cerita? Lupa, ingat-ingat lupa. Kena tembak pengantin tu. Lepas tu kena tembak. Lepas tu dia tu jenis, walaupun pondok dekat, dia tak datang mengaji. Jadi apa orang kata, lembu dah tumbang. Berapa ekor? 2-3 ekor lembu dah tumbang. Tiba-tiba takkan nak baik batal kan? Akhir sekali dia buat macam mana? Dia ngaji tak habis. Dia kata sebab dah kahwin tapi tak bersama lagi. Dia panggil pengantin berhias. Betul tak? Kalau salah betul. Bab istilah ni aku mana tahu sangat. Pengantin berhias tak? Maka dia kahwinkan dengan orang lain. Nak cerita bukan tu saja, teringat cerita ni pasal daging ni. Nanti tu lebat tu, cerita bab ni lagi best. Bab kena tembak ni. Teringat. Lepas tu dia kahwinkan lain. Habis cerita tu, dapat tahu kat tok guru. Kita pun tak terfikir waktu tu. Sebenarnya tak boleh. Yang boleh kalau cerai. Dia tak bersama lagi cerai, itu baru pengantin berhias. Tak ada iddah, boleh terus kahwin dengan lain. Kalau mati ada iddah 4 bulan 10 hari weh. Kita tak terfikir waktu tu. Kecil lagi yang berapa belah tu. Lah, betul juga. Iddah mati lain. Iddah mati 4 bulan 10 hari. Yang kata yang boleh kahwin terus tak ada iddah tu cerai.
Cerita tak sama ni. Kalau bersama habis cerita dah. Tak bersama lah ni. Maknanya ada dua lah. Satu, bercerai sebelum bersama, tak ada iddah, maksudnya boleh kahwin terus dengan orang lain. Malah kalaulah perempuan tu yang kita cerai, yang kahwin lepas tu ceraikan tu sebelum bersama tu janda sekalipun, ada anak perempuan sekalipun, anak perempuan tu pun boleh kahwin dengan anak perempuan janda. Kita kahwin dengan janda tu dah ada anak, kan? Lepas tu sebelum bersama cerai. Anak janda tu pun boleh kahwin lepas cerai mak dia, dengan syarat jangan bersama lagi. Sampai tahap tu, jika cerai. Tapi kalau dah bersama, anak tiriah tak boleh. Kalau tak bersama lagi tapi mati, beza. Tapi saat cerai sama tak? Beza. Mati dia ada 4 bulan 10 hari. Kalau cerai tak ada iddah. Sebab tak bersama, tak ada illah, tak ada sebab untuk nak tunggu apa? Nak tunggu apa lagi? Apa tujuan 3 bulan ni? Suci rahim, kosong rahim. Ini nak kosong apa? Mana aku sentuh kau lagi? Tapi kalau mati, beza. Mati kena wajib ihdad ataupun iddah tu wajib juga. Sebab kena buat-buat sedih lah. Bergabung. Takkan seronok sangat dapat pusaka. Buat-buat sedih lah. Buat sedih. Pusaka dapat. Walaupun tak sama. Habis. Cerita teringat je. Kemudian dia masak. Dia masak ni. Dia masak daging tu yang tadi masak. Masuk najis dalam tu. Masuk najis. Tak ingat masuk apa, tahi apa masuk tahi. Macam mana tiba-tiba ada tahi timbul, tak silap tahi ni. Tikus. Tahi tikus. Timbul 2-3 biji. Sekarang kita dah tahu. Semua muntah najis. Masalahnya satu kawah tu berapa kilo tak tahu. Okay, macam rugilah senang kita. Macam nak selesai? Tadi dah buat hal lah tadi. Dia kahwinkan anak dia. Anak nasib baik Tok Guru tahu. Tak sah tu kahwin tu. Dia kahwin macam tu je. Dia tak bagi tahu pun dekat Tok Kadi yang nombor 2. Main bantai macam tu je. Okey. Sekarang ni buat masalah yang kedua pula. Tengah-tengah tu. Inilah balasan. Naik habis tai. Tai tikus. Soalannya memang muntah najis tak boleh buat apa dah. Okey, betul. Adakah daging tu muntah najis sekali? Ni nak cerita ni pasal ni. Daging dia tak menyerap. Maksud dia tak menyerap tu dengan maksud yang muntah najis hanya cecair. Pepejal tak ada masalah. Caranya macam mana? Tuang semua, basuh. Buat kuah baru. Bubuh, letak ajinomoto lebih sikit. Dah tawar lah, dah hilang dia punya sedap-sedap. Buat ajinomoto lebih sikit, bagi dekat orang makan, jangan cerita. Hukumnya halal. Halal macam cerita ni boleh. Kerana yang tak boleh hanya cecair. Pepejal tak ada masalah. Dia sama macam ayam sembelih ayam. Pernah dulu lah, sekarang tak tengok dah. Saya dulu duduk depan pasar. Dia sembelih, prup, syum, dia baling masuk dalam bekas dia air panas. Brrrr, mati. Soalannya dia mati. Pertama soalan mati sebab lemas, mati sebab panas, atau mati sebab sembelih. Itu masalah yang kedua. Air tu lama berdarah kan air tu. Sekarang tak nampak dah benda tu. Dia buat dalam kilang. Dulu dia buat kat luar kan benda tu. Nampak air panas dah nampak semua. Air tu dah jadi darah. Adakah menyerap masuk dalam kulit? Tak. Dengan maksud tak ada masalah. Dari segi darah. Dari segi dia mati kerana lemas, kena ngaji bab sembelih ni. Kena buat sembelih. Dari segi dia mati kerana panas, ataupun dia sembelih dah putus urat dah, dia lari, datang kereta, mati kerana langgar kereta. Soalannya, boleh makan tak? Boleh. Dia tak semestinya kena mati sebab sembelih. Yang penting putus 2 urat, halal. Cuma tak sedap. Sebab darah dia tak keluar habis, terkejut macam tu lah. Dari segi janji putus 2, marah halkum 2. Yang macam mesin basuh punya tu, saluran tu putus. Tahu macam mesin basuh ketuk tu. Dan urat urat makan. 2 tu putus. Kiri kanan sunat. Putus je boleh makan. Walaupun dia mati sebab tu, sebab jatuh gaung, dia mati masuk air, lemas dan sebagainya, tak masalah. Tapi tak sedap sebab dia tak jantung dia tak pump, tak keluar dia punya darah, jadi darah masuk dalam daging, jadi tak sedap, jadi itu cerita lain. Halal, tak ada masalah. Okey, saja masuk ke situ sikit.
Apa lagi? Jadi daging ataupun bahan pepejal tak terkesan. Basuh, settle. Habis. Cukup aku? Tak cukup lagi. Adapun jika jatuh 11.5, cukup dah kot. Oh, sikit lagi. Dan mungkin najis halus yang okey, betul-betul. Sikit lagi. Adapun jika jatuh pada air atau suatu yang cair, najis yang dimaafkan daripadanya, iaitu bangkai yang tiada mengalir darah jenisnya ketika dibunuhkan dia, atau dibelahkan dia pada ketika hidupnya, seperti lalat. Apa tu? Urumi kata apa? Dia kabur. Dia kena ada sadu sikit. Kabur. Apa kabur? Nah, kabur. Kabur. Dia kena dengung tu kena betul. Makhraj dia. Betul tengok kabur. Apa tu? Nampak kabur ke apa tak? Kabur ni kumbangnya dia ada macam tu kan? Kabur. Kadang nama istilah je. Dia ada macam tu. Yang duduk kat kelapa tu kabur. Ada yang itulah kabur. Yang ada itulah senang cerita benda tu. Nak sebut tak erti apa tanduk dia tu. Kabur. Okey. Kabur. Kala jengking lah. Dan lipas dan cicak dan barang seumpamanya tiada dihukumkan dengan najis air itu atau suatu yang cair itu pun selama tiada dicampakkan dia padanya dan selama tiada mengubah ia akan air yang cair itu. Kalaulah yang masuk tu bangkai yang tadi tu, yang kata tadi, Imam Istakhri mengatakan macam ni juga sama ada dalam nisbah solat sama, nisbah semua sama. Maksudnya dia adalah bukan bangkai. Senang cerita, dia bukan bangkai. Tapi dalam kitab kita tulis binatang ataupun serangga yang darah tak mengalir, yang tak ada darah mengalir, nisbah air je dimaafkan. Nisbah lain tak dimaafkan. Itu kena faham betul-betul. Adapun jika jatuh pada air ataupun suatu yang cair dan air sama, yang dimaafkan daripadanya iaitu bangkai ataupun najis. Bangkai yang dimaafkan. Dan bangkai yang dimaafkan nisbah air. Maknanya kalau kita ambil kat sini, kumbang ada dalam poket, tak usah sembahyang. Dekat situ. Tu point dia. Tapi dia tak sebut. Kalau sebut lagi tebal lah kot. Macam ni pun dah tebal. Jadi nisbah air cerita ataupun cecair, masuknya binatang yang tak ada tadi tu, dia masuk sendiri. Tu syarat. Tu yang kata tadi tu. Semut masuk sendiri, dah tersyarah awal pula. Sama lah. Yang dia masuk sendiri, yang bukan kita masukkan tu. Dan syarat yang kedua, jangan berubah. Itu pastilah. Berubah sifat, memang habis lah. Jadi, serangga yang tak ada air mengalir, tak ada darah mengalir. Kalau kita tengok kat sini, ketika dibunuhkan dia, maksud ketika dibunuhkan dia ni adalah ketika hidup buat operation dekat dia. Tu maksud dia. Bukan mati-mati baru belah, tak ada darah, bukan. Ketika hidup dia operation kan, dibelah, ada tak darah mengalir? Tu maksud. Jadi kalau kita tengok cicak, kita belah, memang ada darah tapi tak mengalir. Dah try dah dulu kecil-kecil, saya ingat lagi. Dah jam 4 pegang cicak, seorang pegang tangan, putus tangan, cari cicak lain pula. Allah, nyesal kat dulu buat seksa binatang. Akhir sekali belah. Betul. Ada darah tapi darah beku, tak mengalir. Cicak tokek. Tahu tokek yang kecoh dulu ubat aid. Ramai orang bela, habis beli ribu-ribu. Tokek tak tu pokok bukan. Tak tokek tokek. Ya, bunyi macam lain lah. Lebih kurang lah. Itu cicak lah tu. Cuma ada darah mengalir tak tahu lah. Tak check pun. Mahal. Tu lah mahal. Kalau dia spesies cicak, kita lah kata spesies cicak, tapi mungkin juga dia darah mengalir sebab dia besar agak sikit. Tak tahulah. Yang penting tengoklah besar mana. Dia dimaafkan jika dia masuk tu dalam air dan dia masuk tu sendiri. Selama tidak dicampakkan dia. Maksud selama tidak dicampakkan dia tu maksud dia masuk sendiri. Jadi kalau lah kita ambil gula tadi, dalam gula tu ada semut mati, kita campak. Cuma tak sengaja je, air muntah najis. Sebab tu sebut mestilah masukkan gula dulu dalam gelas baru tuang air. Jika tuang air, kita tak mencampakkan bangkai, kita memasukkan air. Air tu warid turun, bila dia timbul, kekal mutlak. Air tu kekal mutlak, boleh minum. Jadi pesan kat rumah, nak buat kopi,
Saya dah hafal Quran, duk belajar kitab, nanti lupa banyak ni. Awak bagi makan air bangkai. Caranya bubuh gula dulu. Sebab kita tak tahu. Kalau kita nampak dah ada dah, itu cerita lain. Kita nampak ni tak sedar kita masuk. Jadi kalau masuk gula dalam air panas, tengok-tengok timbul apa nama semut ataupun apa-apalah ke katu ke apa, air tu najis, cuak buang. Tapi kalau masuk gula dulu, kita tak masukkan bangkai, kita masukkan air. Air tu warid, air tu datang. Bila air tu warid dia kuat, timbul, air tu kekal mutlak dengan syarat ambil, buang bangkai tadi, sudu tu jangan masuk balik. Basuh dulu. Tu. Apa lagi ya? Apa lagi kan? Kalau macam tu, lalat, kumbang, kelkatu, kala, lipas, cicak, kutu, bubuk. Habis kalau macam mana? Kalau ni yang dalam beras, masak-masak kan ada bubuk tak? Panggil tak bubuk? Masak-masak baru ada. Pertama kita sedar masa bila? Lepas masak. Biasanya bubuk ni kalau basuh. Dia naik tak, yang ni yang lepas makan, masa tengah makan tu baru perasan. Masa ambil pop kita buang kan. Soalannya macam mana? Macam guna kaedah tadi. Kan kita basuh beras. Bila basuh beras kan air yang masuk. Air masuk, kita bukan buat masuk beras. Tak, kita air masuk. Jadi maksudnya air datang. Kita tak perasan. Masak apa semua tak ada masalah. Perasan ketika nak makan, buang aja. Boleh. Tak ada masalah. Bubuk. Dan kalau kita masukkan semua hidup, ada orang macam tu. Oh, banyak semut dalam tu. Dia ambil semut ke tak kisahlah. Apa-apa binatang lah yang serangga tadi. Masuk. Lepas tu tapis. Kita dah tahu kan? Air tu bangkai. Satu. Yang kedua berdosa. Bunuh binatang. Dia bunuh binatang berdosa. Menyeksa. Sama macam Nabi kata celup. Celup lalat dia warid khusus. Maksudnya ada kecuali yang khusus. Bila khusus kecuali lah, iaitu lalat, serangga, darah tak mengalir, masuk ke dalam, pertama masuk kan, bila masuk bukan kita masukkan kat situ, menepatilah syarat ni. Kemudian bila macam tu, bila masuk macam tu, Nabi suruh apa, selamkan dia. Okey, yang itu kalau nak kira dia memutanajiskan air tu. Kalau dia mati ya. Kalau mati, masuk mati, kita selam memutanajiskan kuah air semua tu. Itu hukum asal. Hukum masalah. Tapi setiap perkara mesti ada kecuali. Dah sebut dah banyak kali. Dalam apa sekalipun, setiap perkara mesti ada kecuali. Kan? Mesti ada kecuali. Hukum bekah memang macam tu. Tauhid pun ada kan? Kecuali. Kullu man 'alaiha fan. Setiap kul semua binasa. Ada kecuali tak? Ada. Syurga neraka. Arash, tak fan, tak musnah, tak binasa. Ada kecuali. Yang bidadari yang ada dalam syurga binasa? Tak. Jadi setiap walaupun kul bid'ah, malah cerita pasal bid'ah. Benda tak faham lah benda tu kot. Semua bid'ah sesat. Semua setiap perkara ada kecuali. Semua dalalah ke? Semua perkara ada kecuali. Yang ini kecuali yang warid datang. Selawat, kan dah sebut kat sini kan? Dah sebut tak? Selawat dan salam, selawat menunggalkan dalam kitab Aqidatun Najin. Tentang lah duk ngajar Kuantan. Aqidatun Najin sebutlah. Dalam kitab Aqidatun Najin, menunggalkan selawat hukumnya makruh. Menunggalkan selawat. Dah sebut kan? Belum menunggal, kita menunggal. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makruh. Menunggalkan selawat hukumnya makruh. Dia sepatutnya ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Mana salam? Wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana salam? Makruh. Itu hukum asal. Menunggalkan, tengok buku Aqidatun Najin tadi bos baca dalam kereta. Tak adalah, cerita lama dah ni. Aqidatun Najin sebut menunggalkan selawat hukum makruh. Kecuali, nak cerita kecuali tu, dia mesti ada selawat, mesti ada salam. Allahumma salli wa sallim. Mesti kena ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi. Mesti ada wasallim atau wasallim. Tengoklah lam bari atas sallallahu kan, ataupun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Tu basic lah tu. Jangan baca terbalik kod macam baca kunut baru ni. Allah. Macam mana? Wa sallallahu ala wa sallal
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Oh, jahannam sungguh. Mantai aja. Sebab dia baca doa apa ni? Kunut nazilah kan di Selangor lah. Tiba kita sekali tu main bantai tu wasallallahu. Lam tu dari atas wasallallahu. Atas. Wa sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik. Lepas tu wa baraka wasallam. Dia wa barik wasallim. Allah. Dah mana boleh? Dia wa baraka wasallam. Okey. Tu cerita lain. Nak ceritanya pasal apa? Cerita pasal menunggalkan selawat hukumnya makruh. Kecuali nak cerita kecuali tu. Kecuali warid datang. Nabi ajar sahabat baca macam ni. Tak ada salam. Tak apa, tak makruh. Tapi kalau kita mana-mana selawat yang kita mesti sertakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah, wasallim taslima. Ucaplah salam sejahtera, selamat sejahtera setelah selawat. Kita selawat tanpa sejahtera maka hukum makruh secara umum, kecuali warid datang daripada hadis. Tu nak cerita kecuali tu. Semua perkara ada kecuali. Semua perkara ada kecuali. Okey. Jadi macam mana kalau was-was? Was-was. Masuk ke tak? Masuk ke tak? Masuk ke tak? Masuk ke tak? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Kembali kepada asal. Apa-apa kembali kepada asal, iaitu semut asal hidup. Masuk was-was, kita masukkan mati ke hidup. Was-was lah, tak tahu. Tak tahu asal usul. Kan? Kita masukkan dulu ke, kita masukkan sengaja ke, apa ke, was-was, tak tahu. Kalau yakin yang tadi, maka kembali kepada asal. Kita masukkan macam ni, kalau kita masukkan gula dengan semut, semut tu hidup, berdosa, air tidak najis. Saya nak stop kejap kat situ, kejap. Nak cerita pasal lalat tadi, nak habis kan, nak tutup, tak tutup yang tu pula. Jadi semua tu kita sengaja masuk bangkai, air atau cecair, jadi muntah najis. Kecuali lalat, sebab warid. Kalau ada yang lain, bawa datang, kecuali juga. Sebenarnya dia memutanajiskan kuah ataupun air tu dari segi lalat tadi. Kerana Nabi suruh celup, bila warid automatik dia kecuali. Macam kes tadi. Kerana apa? Sayap kanan ada kanan. Salah satu sayap ada racun, salah satu sayap ada penawar. Racun tu pula bukan racun mati kan, racun sakit perut, cerit-berit je. Tu masuk racun tu. Yang kata racun, ambil lah racun buat bagi orang minum mati tak. Cerit-berit tu, itu pun sikit sangat lah. Okey, kembali balik. Jadi kalau kita tengok, ambil gula ataupun kita bukan ambil gula, kita memasukkan dengan sengaja semut atau mana-mana binatang yang hidup, dia mati kat dalam tu. Memutanajiskan air ke tak? Last. Tak. Sebab yang memutanajiskan air bila masukkan bangkai, kita tak masuk bangkai, kita masuk hidup, binatang hidup. Masuk lemah ya. Lemah, siapa suruh dia mati? Dah tahu dia tak pandai, siapa suruh? Dia tak nama memasukkan bangkai. Dengar betul-betul ayat ni. Yang memutanajiskan air itu apabila memasukkan bangkai dengan sengaja ke dalam air. Dengar betul. Kalau memasukkan binatang serangga yang hidup, lepas tu jangan cerita lepas tu. Masuk yang hidup, air itu kekal mutlak. Lepas tu dia mati, berdosa. Next, air kekal mutlak. Walaupun dia mati dalam air. Ya, kekal mutlak. Jadi dia mati tu dikira berdosa kerana membunuh makhluk Allah. Tapi dari segi memutanajiskan, tidak. Kerana dia tak masuk bangkai, dia masuk binatang hidup. Binatang lah, serangga hidup. Langkah-langkah lepas tu ditutup. Tak, dia maksudnya patutnya tutup lah kan. Tiba-tiba masuk kan, tak kira. Tak dikira juga. Maksudnya tak dikira kecuaian itu sebagai nak ambil jadi hukum. Tidak. Tak. Tetap juga, biar terbuka, dia masuk sendiri, tetap air kekal mutlak. Padahal kau kan boleh tutup, kau tak nampak kelekatu berlambat-lambat kat atas tu. Tak kira. Tak kira tu maksud kecuaian. Bukan cuai lah. Tak menjaga itu, tak menjadikan hukum tu berubah, tak. Tetap juga, topik penting, senang aja. Masuk dengan sengaja. Yang bangkai yang sengaja,
najis. Masuk dengan tak sengaja, maksudnya bukan, dia masuk sendiri, bukan kita masuk, kekal mutlak. Masuk yang hidup sekalipun, kekal mutlak. Very specific dia punya tu. Okey, macam ni kalau was-was? Sekarang ni masuk tadi hidup ke mati lah masa aku masuk, sebab dia masuk. Dia masuk gula, timbul. Dia tak tahulah hidup ke mati. Mungkin hidup, mati. Kalau hidup, lepas tu mati, itu kekal mutlak. Dia tak sengaja, tak berdosa. Ambil semut tadi lah. Ataupun kekatu tadi. Kalau masuk-masuk dah mati, air mutan najis. Sebab dia masuk, patutnya masuklah gula dulu dah sebut tadi. Tak apalah buat masalah. Jadi was-was. Memang akan was-was. Tadi mati ke? Tengok tadi tak ada dah. Dia bila masuk, timbul. Jadi was-was. Dengan maksud, tak boleh yakin sama ada kita masukkan yang hidup ataupun yang mati. Khilaf ulama'. Pendapat pertama mengatakan kembali kepada asal. Asal binatang, semut, hidup. Maka kita masuk yang hidup. Tak menajiskan air. Pendapat yang kedua kata, untuk dimaaf, mesti yakin hidup. Jadi sekarang tadi yakin hidup tak? Tak yakin hidup, maka dia adalah menajiskan air. Ambil kau, sama-sama kuat. Dua-dua. Asah dengan muqabil asah. Bantai ajalah mana-mana. Khilaf lah. Khilaf yang mu'tabar. Bolehlah ikut mana-mana. Yang terbaik, ambil lah bab tasawuf, bab lain-lain, campur-campur, bab kesihatan, campur-campur, tak payahlah. Itu yang terbaik lah, campur-campur bab lain. Hukum fiqh macam tu. Demikian lagi najis yang halus yang tidak dilihatkan oleh mata, pertengahan. Dan jika najis, ni best esok. Iaitu apa nama ni, Ustaz Hidayat kata apa? Kejam pula masuk semut dalam air. Bukan Ustaz. Lemas. Bukan. Kita nak cerita fiqh ni Ustaz Hidayat. Dia tak ada, sedap dia komen kat dalam ni. Bukan kita nak masuk, kita cerita hukum fiqh. Okey, jadi kita akan bincang malam esok najis yang halus yang tidak dilihatkan dengan mata. Adakah dia tu? Macam air kencing, kita kencing, lepas tu rasa kat kaki macam ada, macam mercik. Tengok tak ada. Kalau tengok ada, dapat dilihat. Ini tengok tak ada, tapi rasa. Macam tu. Ataupun najis dekat kaki lalat. Kita tengok dia tu, dia duduk najis hijau, lalat hijau. Wih, dia naik kat tahi. Betul terbang. Singgah dekat kuih kita. Betul tengok. Boleh makan nak kuih tu. Memang confirm ada najis kat kaki dia. Kita tengok. Tapi ada tak najis? Dekat kuih. Tak ada. Boleh makan tak? Tu kita akan bincang. Walaupun mughallaz, walaupun ni najis babi, babi mati, bangkai babi. Datang buat contoh sikit. Contoh yang ni sikit. Lalat ke apa, macam apa semut ke apa binatang tu lah. Kucing ke pergi situ, pergi kat kita, tengok tak ada apa-apa. Kalau ada, selesai masalah. Tak boleh lah, tak ada, dia pegang kita, kena masukkan tanah. Terjawab malam esok. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.